sambungan surah At-Taubah surat 194 ayat 40. Ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Allah SWT bagi tahu ciri munafik, ciri orang mukmin. Orang munafik bila disuruh supaya berjihad, maka dia cari alasan untuk dikecualikan daripada pergi berjihad. Ini Allah Taala bagi tahu, la yasta'dhinuka alladhi tidak akan minta izin orang yang beriman dengan Allah di hari akhirat. Orang yang beriman dengan Allah di akhirat tidak akan minta izin dengan kamu untuk tidak berjihad. Untuk tidak berjihad, mereka tidak akan minta izin untuk takhalluf. Sesungguhnya Allah Taala bagi tahu, yang minta izin, yang buat alasan supaya diberi kebenaran untuk tidak pergi bersama untuk berjihad, orang yang mana tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat, dan mereka ragu-ragu. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddan. Dan mereka ni dikuasai oleh waham, tidak yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian Allah Taala bagi tahu, sambungnya ayat kita baca, walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Kalau mereka benar-benar nak perang, seperti mana mereka buat alasan tu, mereka bagi tahu, kalau kami mampu, kami nak bersama dengan kamu juga. Allah Taala bagi tahu ni, kalau mereka jujur sungguhlah mereka kata lagu tu, mereka nak pergi jihad jalan Allah, nak keluar jihad jalan Allah, la'addu lahu 'uddah. Nescaya mereka akan buat persiapan yang lama dah. Persiapan lama dah mereka buat. Orang mukmin ni tunggu arahan. Walakin tapi Allah Taala bagi tahu, mereka tak ada buat persiapan langsung, tak ada fikir pun. Tak ada fikir pun. Sebab tu, oleh kerana mereka tidak ingin sebenar, Allah pun tak suka juga mereka. Walakin karihallah, Allah pun tak suka mereka. Walakin karihallah imbi'athahum, Allah pun tak suka mereka keluar bersama kamu untuk berjihad, capur. Lalu fathabbatahum, lalu Allah SWT halal mereka dengan sebab kerana sikap mereka ni. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikata pada mereka, duduklah bersama yang tidak berjihad. Dia taufik daripada Allah SWT, hatta jihad pun. Dia bukan kerana kita ada harta, ada masa, ada kawan, tidak. Kalau satu orang itu fikir pun tak ada dah, buat persiapan tak ada, macam mana Allah Ta'ala nak guna dia? Sebab tu dia kena buat persiapan, usaha dulu, malai doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siari usaha, usaha kabuliat, usaha supaya Allah Ta'ala terima dengan buat amal soleh. Usaha Allah Ta'ala akan buat putus, Allah Ta'ala akan datangkan bantu, Allah Ta'ala akan mudah bila sampai masa ni. Tapi kalau satu orang tu dia tak ada fikir dah, bunyi orang gitu muja baru, orang lagu ni Allah Ta'ala tak guna. Law kharaju fikum, Allah Ta'ala bagi tahu, kalau mereka pergi bersama dengan kamu pun mazatukum illa khabala, tidak menambah kamu melainkan kepada masalah. Akan bertambah masalah. Khabala ni fasada. Wala awda'u khilalakum yabghunakum, bahkan mereka ni bila bersama dengan kamu tu, dalam perjalanan itu akan menimbulkan fitnah. Masalah macam kalau dia ada. Dan Allah Ta'ala pula bagi tahu ni, orang mukmin hok pergi berjihad pula ni, wa fikum sama'un lahum, di kalangan kamu pula hok mukmin ni sama'un lahum, suka dengar daripada orang munafik. Suka dengar daripada orang munafik. Wallahu alim bidzalimin. Ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Orang minta izin bagi alasan ni orang munafik. Orang mukmin dia tak akan minta minta izin dah untuk tidak pergi. Dia akan pergi lah. Ni Allah Ta'ala cerita ni. Kalau orang munafik ni kalau pergi pun dia akan timbulkan banyak masalah. Dia akan kritik kau tu, kritik kau ni dah. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu dia kalangan orang mukmin ni sendiri pun,
jilid dengar. Wa fiikum samma'un. Ni pelik. Ni Allah Taala bagi tahu, ni para sahabat ni. Ini jiwa ni perlu diasuh, perlu ditarbiah ni. Sebab tu dalam Safa ni dia memang tarbiah sungguh. Jadi Allah Taala turun ayat ni sebab tu sahabat dapat nilai. Tak masa duduk amai gini, tak ada gapo. Tak tu bik hok nifaq, hok perang-perangan tu. Tak. Ni Allah Taala wafikum, ada di antara kamu sendiri pula orang mukmin yang sebenar ni. Sama suka dengar dak cerita-cerita daripada munafik ni. Sebab dia tak anggap munafik lah. Sebab orang mukmin dia tak tahu dia ada orang mukmin lagu tu. Dia tak perasan. Munafik nak. Dia anggap benda ni fasik. Fasik yang munafik lain. Fasik yang munafik lain. Fasik ni dia tak nak kawal dia sudut tutai hawa nafsu dia kan. Ada agama dia tak ada masalah. Dia tak boleh buat tu, dia pun tahu kelemahan dia. Ni orang fasik. Tak. Orang mana macam ketagih harok kau di kalangan sahabat ke tak? Dia munafik ni dia di sampai satu peringkat dia rasa agama ni menyusahkan. Orang fasik beza dengan orang fasik ni dia kerana untuk hawa nafsu dia tak boleh nak tahan. Tak. Agama dia memang tinggi tapi dia sepanjang habit dia buruk tu. Dia tak nak kawal lagi dia ni. Ya, orang tak ada disiplin kan. Orang tak ada disiplin. Tak. Dia tak ada nak atur molek diri dia ni. Maka dia akan terperangkap dengan keadaan-keadaan tu. Tak. Keadaan-keadaan tu. Dia beza juga sebab tu kan ada sahabat kena hotel dengan Nabi ni. Kimina arak kan. Tak. Sahabat lain marah mu ni. Berat benar berkali. Berikat minum arak kena hotel. Lepas tu lepas pula berikat pula kena hotel pula berikat pula berkali-kali kan. Saya dengan sahabat mu sampai bila nak berbuh. Tak. Nabi kata apa? Jangan kamu caci dia. Tak, jangan caci dia. Sebab apa Nabi kata? Tak, dia ni cinta pada Allah dan Rasul. Dia kasih pada Allah dan Rasul. Tak. Tu dia lah, tu dia fasik. Tak. Ni Huzaifah sendiri bagi tahu. Bila Huzaifah hadir dalam Muslim kan, Huzaifah radhiyallahu anhu kan dia tahu bilangan orang munafik kan. Huzaifah bagi tahu sekarang ni ada lagi tinggal 4 orang. Tua. Dia berapa orang lagi munafik. Huzaifah bagi tahu. Jadi Arab Badui dia heran kata, ni rumah masuk ada orang masuk curi tu, ada pencuri lagi gini-gini tak. Dia bunyi curi sini bunyi curi. Tak. Cakap ada 2-3 orang tu ya. Tak. Huzaifah bagi tahu tak. Itu fusak dia bagi tahu. Itu orang fasik. Tak. Ada munafik dia lain. Munafik ni seperti mana ni? Kan bila mari tutup agama ke dia rasa tutup agama ni menyusahkan dia. Menyusahkan dia. Ni nifaq. Ni orang ni kita kena betul. Kita kena betul. Allah Taala bagi tahu. Wallahu alim bidzan. Allah Taala tahu siapa yang zalim. Laqad ibtaghul fitnah min qabl wa qallabu lakal umur hatta jaa al-haq wa dhahara amrullah. Orang munafik ni Allah Taala jelas lagi sifat dia. Laqad ibtaghul. Mereka ni kalau pergi bersama dengan kamu ni, sesungguhnya mereka mencari fitnah, ruai fitnah untuk kritik Nabi, untuk kritik kepimpinan Nabi. Wa qallabu lakal umur, dan mereka pusing cerita, spin cerita. Tak. Ni sifat munafik. Cerita. Jadi tak betul. Kalau Nabi marah pada isteri dia, cakap Nabi cakap isteri cepat benda lagu tu. Tak. Seperti mana Aisyah tertinggal ke tak dengan Safwan tu. Tak. Maka dia berzinah lalu. Dia buat cerita, dia pusing cerita. Ni ciri orang munafik. Munafik. Hatta jaa sehingga datang kebenaran, dak wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, wa dhahara amrullah wa hum karihun. Dari keadaan mereka tak suka. Aminhum man yaqulu dzanli wa la taftini. Ada di antara mereka ni mari jumpa Nabi, idzanli wa la taftini. Dak izinkanlah aku duduk sini, tak payah pergi nak. Jangan buat fitnah pada saya. Dak. Fitnah apa dia? Buat alasan saya tak boleh pergi ni, nak pergi perang dengan Rom ni, jumpa dengan orang Rom. Tak. Takut jumpa orang Tina Rom cuma comel tak boleh kita. Kita alas dengan orang Tina. Tak. Alasan dia buat. Tak. Alasan. Jadi Allah Taala kata ala fil fitnah, tahuilah mereka sudah jatuh dalam fitnah dah. Mereka kata jangan buat fitnah pada dia. Pergi minta izin tu buat alasan lagu tu mereka terkena fitnah dah. Allah Taala bagi tahu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka Jahannam ni dipenuhi oleh dengan orang kafir. Dipenuhi oleh orang kafir. Allah Taala bagi tahu. Bab suasana dia tu
Suasana orang mukmin tengah bersungguh-sungguh untuk bantu agama, untuk jihad kan tak. Suasana begitu sedia, Nabi SAW tiba-tiba pergi kes ni munafik ni. Suasana dia gitu. Dia memang ada suasana dia. Nabi duduk war-war ke sebelum tu lagi Nabi kata semua kena pergi tak. Semua orang dah buat persiapan semua gini. Tak. Orang duduk kaduk-kaduk dia ada sengah-sengah gini. Itu orang munafik. Tak. Sifat dia dah. Tak. Sebab apa? Dia tentu dah kerana dunia lah. Mula kebung dia. Tak. In tusibka hasanatun tasuhum. Tak. Bila orang Islam pergi tu, tak dapat kemenangan, dapat ghanimah, mereka rasa sakit hati. Terkilan. Okey tak pergi. Tak. Okey. Ni Allah Taala gambarkan jiwa pula. Sekali lagi seperti mana dalam surah An-Nisa kan. Wa in tusibka musibatun, bila jemaah kamu kumpulan orang Islam, pasukan orang Islam ni kena musibah. Tak. Kena serang hendak ke? Yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw hum farihun. Mereka kata Allah nasib baik kita pandai buat perhitungan. Sebab kita tak pergi. Macam-macam alasan dia kata. Wa yatawallaw, mereka balik dalam keadaan gembira. Hati rasa senang hati. Oh kalau aku ikut jemaah tu pasti aku kena. Kalau aku ikut kumpulan tu ini perkataan munafik dah. Ni perkataan kita ni. Orang mukmin pakai lagu ni bila pasukan salah satu jemaah orang Islam kena kan dia rasa sedih. Tak rasa sedih. Kullan yusibana, katakanlah tidak menimpa kita melainkan apa yang Allah SWT tentukan. Allah lah pelindung kita. Kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Qul hal tarabbasuna bina illa ahda. Katakanlah wahai Muhammad, kamu tak tunggu kami menimpa kami melainkan dua perkara saja. Sama ada mati syahid atau ghanimah tu. Mati syahid orang mukmin ni tak ada rugi. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami tunggu tak tunggu berlaku pada kamu ke apa? Ayusibakumullah bi'adzab, supaya Allah Taala timpa pada kamu azab daripada Allah Subhanahu taala, ataupun dengan tangan kami. Fatarabbasu, bari tunggulah, inna ma'akum mutarabbis, kami pun tunggu juga. Qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang munafik, menginfak secara sukarela ke secara paksa ke, semua tak diterima belaka. Ni infak orang munafik. Orang munafik ada infak secara sukarela kan? Ada. Dia infak dia ni untuk apa dia? Untuk tunjuk pada orang. Sebab Allah kata infak dia ni tak boleh diterima. Sebab tu kita kadang-kadang tak boleh ambil infak dia. Infak yang mana ya, kalau dia bagi tu menyebabkan kita kena ikut area dia, tak boleh terima. Tak boleh terima. Tak. Sebab tu kalau ulama-ulama di Pakistan ni kan tak. Orang kaya mari marah-marah kan tak. Tahu duit sagun ni ke apa kan. Dia pun buat gitu ya. Tak. Orang kaya mari jumpa nak duit kan. Tak. Duit berapa nak suruh? Nak dengar pendapat dia gini. Ulama sana alhamdulillah. Tak. Pakai peramak gitu. Peramak gitu. Sebab dia ada orang lagu ni. Allah Taala bagi tahu, qul anfiqu taw'an. Katakanlah menginfak secara sukarela ke secara paksa, semua Allah Taala tak terima belaka. Allah tak terima belaka. Infak secara sukarela ni kerana nak nunjuk ataupun kerana nak kuasai orang. Infak secara paksa ni tak ada arah. Orang lain pergi belaka kan, tahu dia juga. Tak. Semua tak ikhlas belaka. Innakum kuntum qauman, sesungguhnya kamu ni kaum yang fasik. Wa ma mana'ahum tuqbala min nafaqat illa annahum kafaru billah. Dan Allah Taala bagi tahu punca Allah Taala tak terima daripada mereka nafkah infak mereka ni apa? Kerana sebenarnya mereka kufur dengan Allah dan Rasul. Dan mereka ni kalau mari semaya pun semaya dalam keadaan kusala. Ya Allah Taala illa wahum kusala wala yunfiqu, dan mereka tidak infak melainkan dalam keadaan karihu. Ini asah nifak. Apa tu kita kena apa ni? Betul kena backing tak. Semaya rasa malah ni. Ya asahnya sembahyang fardu lah. Asahnya sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu. Tapi untuk jaga kita nak jaga sampai sembahyang sunat lah. Tak. Tak. Kalau rasa malas tu kena lawal. Tak. Sembahyang tarawih. Tak. Sembahyang tahajud. Tak. Kita kena rasa sembahyang ni lebih seronok lagi. Kena bina. Setiap orang ni tak kena bina sembahyang dia. Kena tegakkan sembahyang dia. Ni Allah Taala bagi sifat orang munafik. Orang munafik ni tak, mereka tidak mendatangi solat melainkan dalam keadaan kusala, dalam keadaan malah, dalam keadaan malah. Jiwa dia gitu. Tak, orang mukmin tidak. Orang mukmin ni tak segera ke sembahyang. Fala tu'jibka amwaluhum wala aulad. Allah Taala bagi tahu pada Nabi, jangan kamu kagum, jangan kamu terkesan dengan harta mereka, dengan anak bina mereka.
Sebab apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah Taala bagi sebenarnya Allah Taala elak gitu nego maju gabuk dunia dia maju ni, sebenarnya Allah Taala nak azab mereka dengan dunia. Dengan dunia mereka tengok. Sebenarnya Allah Taala nak azab mereka biha dengan perantaraan harta mereka, anak pinak mereka. Sebenarnya tu jihad ni molek dah belajar pisah dengan keluarga. Dah gida akhirat. Bagi jihad ni sebab gida akhirat, sebab tagan nyawa dah. Balik selamat, alhamdulillah. Dah. Lalu dah suasana tu, isteri pun sudah diasuh dah, keluarga sudah asuh dah, pisah dah dengan suami. Sebenarnya itu khair belaka. Dah. Tapi orang yang mana tak sih kan, duk tepek macam ni kan mati juga. Mati kan nana gitu. Dah. Wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Untuk Allah SWT ambil nyawa mereka. Bila nyawa mereka keluar tu dalam keadaan mereka kufur pada Allah SWT, dalam keadaan lagi perih. Sebab tu orang tak si belajar pisah dengan harta dia, pisah dengan keluarga dia ni. Dalam keadaan bahaya. Keluarga dia bahaya. Maksud bila nak ajar isteri tarbiyah, jadi ada sifat qanitin, sifat tawakal pada Allah, sifat bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami duk tepek macam isteri kita kena latih juga, kena berlatih bahawa dia bahawa yang jaga dia, yang lindung dia bukan suami dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kena latih. Tawakal. Barulah semaya dia pun jadi betul. Kena latih belakang. Seperti mana Nabi tarbiyah isteri-isteri dia. Wa yahlifuna billah innahum laminkum wa ma hum minkum. Tengok Allah Taala bagi tahu. Bersumpah lagi orang munafik. Saya ni sokong kamu. Ucapan begitu. Tengok Allah Taala. Wa yahlifuna billah innahum laminkum. Mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka ni benar-benar daripada kamu. Allah Taala kata wa ma hum minkum. Allah Taala bagi tidak, dia bukan di kalangan kamu, bukan di kalangan orang Islam. Walakinnahum qaumun yafraqun, tapi mereka ni kaum yang pengecut, nakut dah. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaih. Allah bagi tahu. Mereka ni kalau jumpa mana-mana tempat selamat, boleh menyelamatkan diri daripada jihad, daripada perang ni, mereka akan lari. Macam-macam alasan buat. Sebenarnya takut tu orang pengecut gini. Sebab tu Allah Taala tak suka. Allah Taala bagi tahu mereka ni kalau jumpa gapo-gapo lubang, tempat selamat dah, mereka akan pergi. Wahum yajmahun, segera wahum yajmahun ni yasra'un. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Dan ada di antara mereka ni bila kamu bagi sedekah pula, bagi ghanimah pula, mari dah. Fa in atu minha radu wa illam yu'ta minha idham yasqatun. Ini sifat mereka ni. Kalau diberi pada mereka, mereka puas hati, baru jodoh ni orang kita. Kalau tak sampai bagi nak marah lalu. Nak marah. Bagi lagu mana? Nifak belakang. Dia tak ada kayuku, ke apa? Tak. Bagi ni ada orang dia dah, orang layak, siapa yang layak, dia tak kira, dia nak belakang. Ni tengok Nabi berhadapan dengan manusia ni, Nabi telah tarbiyah. Bukan molek lalu. Nabi lalu situasi orang lagu ni. Orang yang mana lagu ni dia tak faham. Dia bedah belakang. Tak. Orang boleh untung pada dia ambil belakang. Tak kira ada halah harai ke hak orang miskin ke. Tak malu orang lagu ni. Allah Taala bagi tahu ni. Bila tak bagi, kritik. Buat ngani sindir. Walau annahum radu ma atahumullah. Kalaulah mereka puas hati dengan apa yang diberi oleh Allah dan Rasul. Kalau tak apa pada mereka kata hasbunallah. Cukuplah Allah. Sayutina Allah Subhanahu taala min fadlih. Allah Subhanahu taala akan bagi pada kita daripada kurnia dia dan Rasul. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami ni kepada Allah lah kami berharap. Allah Taala bagi tahu, sedekah-sedekah ni, bantuan ni sebenarnya untuk siapa dia? Innamas sadaqatul fuqara wal afan ni Allah Taala sebut ni. Ayat ni ayat besar, ayat dalam rukun Islam kita yang ketiga ni, bab mengenai zakat. Sebenarnya Allah Taala bagi sedekah-sedekah ni, sedekah sini maksud zakat lah. Lil fuqara, tamu untuk orang fakir, Allah bagi tahu. Untuk orang fakir. Yang kedua orang miskin. Lepas tu wal amilina 'alaiha ni amil. Amil pembagi zakat. Dan wal muallafati qulubuhum, dia orang yang mana kita nak tarik hati dia, untuk jinakkan hati dia. Sama ada orang kafir atau orang munafik. Orang kafir boleh. Dia juga wafir riqab, orang yang mana di kalangan hamba nak bebaskan diri. Wal gharimin, orang yang terlekat hutang. Dia wafi sabilillah, orang yang ada di jalan Allah, keluar di jalan Allah ni. Dia juga wabnis sabil, dia juga orang musafir yang putus bekalan. Dia kaya tapi
Oleh kerana safar tu tak ada bekalan, maka dia layak terima zakat. Ini lapan asnaf ni yang Allah Taala bagi tahu yang boleh terima zakat, Cuma dia khilaf pula dengan Imam Syafi'i, jumhur khilaf kan. Imam Syafi'i kena wui berapa lapan. Jumhur, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ni salah satu tak apa dah, sebab tak ada ta'yin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ta'yin. Mana sebut 8 ni bukan kena bagi ke 8, makna salah sah. Allah Taala bagi tahu mana-mana boleh bagi. Boleh bagi pada satu golongan tak apa. Mazhab lain jumhur. Dan itulah para sahabat. Itulah kita tengok cara para sahabat dan cara tabi'in ramah, dan mereka buat lagu tu. Fakir dan miskin ni beza lagu mana fakir miskin. Fakir ni dia tak boleh nak hidup sendiri, dia perlu bantuan orang lain. Dia daripada dia sendiri tak, itu fakir. Miskin ni dia boleh berdiri sendiri tapi tak cukup ya. Itu beza. Itu asas dalam fiqh lah. Beza fakir miskin. Orang fakir ni dia tak ada sumber pendapatan langsung. Hidup dia ni tupai atas orang lain. Ni dia panggil fakir. Miskin ni dia ada sumber dia. Tapi dia tak cukup. Tak cukup. Miskin. Faridatan min Allah ni. Kefarduan daripada Allah sendiri yang bagi ni. Nabi bagi dalam hadis ke tak? Allah SWT tidak bagi pada tidak benar kepada siapa untuk bahagikan harta zakat. Melainkan Allah sendiri yang bagi. Sebab tu kita tak boleh pandai-pandai. Siapa-siapa pun kalau masuk dalam ni dia masuk lah. Tak kira siapa. Anak yatim tak masuk kan? Tapi kalau anak yatim tu fakir, anak yatim tu miskin, anak yatim tu masuk dalam apa dia? Orang susah. Dalam Ibnu Sabi boleh ya asalnya masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Asal masuk yang Allah Taala sebut dalam ni. Wallahu alimun hakim. Allah Taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiy wa yaqulun, kembali semula tentang munafik. Ada di antara mereka ni munafik ni yu'dzuna an-nabiy. Mereka menyakiti Nabi dengan gelar Nabi kawan ni, huwa udhun. Ni orang Arab ni. Orang Arab kalau orang tu kan ikut orang kata cahaya belaka. Ikut orang royak cahaya belaka. Dia panggil udhun. Ikut dengar orang. Jadi ni orang munafik ni dia deki dengan Nabi kan, dia deki dengan orang rapat dengan Nabi ke apa ke tak. Ikut Muhammad ni ikut orang kata. Dia ada orang. Wa minhumul ladzi, ada di antara mereka ni tak menyakiti Nabi dengan tuduh Nabi dengan percakapan begini. Kalau Nabi pun dia mengopak. Nabi manusia ni tak. Sebab tu kita kata setara Nabi ni orang mengopak lagi tahu. Bah kita nak suruh orang tak siwi mengopak kita kan. Qul udhunu khairin lakum. Katakanlah Muhammad. Dengar molek itu lebih baik. Allah dah bagi tahu. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina. Orang dengar pendengaran yang baik, sebenarnya untuk kamu ni baik. Siapa dia? Untuk orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan orang mukmin. Wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Dan sebagai rahmat untuk orang yang beriman di kalangan kamu. Nabi begitu, Nabi arah Allah SWT kepada Nabi. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun. Tapi ingat, orang yang menyakiti Rasulullah ni bagi mereka azab yang pedih. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Mereka bersumpah dengan nama Allah SWT kepada kamu untuk kamu puas hati. Tak orang munafik ni. Duduk dengan orang Islam kan tak? Sumpah macam tak. Tak si menyakiti. Tapi sebenarnya Allah kata wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Sepatut dia fikir lagu mana untuk buat Allah dan Rasul ni puas hati. Sekiranya mereka benar mukmin. Tapi dia tidak. Dia mereka orang macam. Tak nak suruh orang puas hati. Atau nak suruh sahabat-sahabat puas hati. Itu yang keutamaan dia. Tak peduli pada perintah Allah, pada perintah Nabi. Alam ya'lamu annahu, bukankah dia tahu bahawa siapa dia derhaka pada Allah dan Rasul, derhaka pada Allah, lawan Allah dan Rasul, maka bagi dia apa? Naru jahannam khalidan fiha, neraka jahannam kekal selama-lamanya. Dzalikal khizyul, itulah apa dia? Khizyul azim, kehinaan yang sangat besar, kehinaan yang sangat besar. Abu Bakar radhiyallahu bila syarah ni kan tak? Allahu akbar. Abu Bakar gambar kepada kita. Gapo dia khizyul azim juga? Tak, satu hari balik akhirat Allah Taala tanya. Tak, gapo dia membuat? Tak, Allah Taala. Tak, Abu Bakar gambar, bukan daripada Nabi. Abu Bakar bagi tahu khizyul azim ni gapo dia? Perhinaan yang sangat besar lagu mana? Satu hari balik akhirat
Allah Taala tanya dia, asal dunia buat apa dia? Perintah aku tak apa dia? Tak nak jawab. Nak jawab jerit. Siapa habis air mata? Jerit. Lepas tu disindir lagi. Dihina lagi. Dia pun tanya, mu dah atas dunia aku bagi masa muat apa dia? Dia nak jawab. Dah lah takut lagi dah. Jerit sikit tu bik darah pula. Bik darah. Luar apa? Lepas tu dihina lagi. Dah muat apa dia? Aku bagi masa atas dunia. Muat apa dia? Dah gigit tangan. Dah seperti wa ya'addu adh-dhalimu ala yadihi. Hari yang mana mereka gigit tangan mereka. Ada nak marah. Dah melukakan dia. Orang gitu, orang dah tekan kan. Dah. Dia menyakiti dia sendiri. Dah. Sehingga jadi buta. Sehingga dia bagi tahu, ya Allah. Dia kalau tak semak ya Allah, kasihanilah saya ya Allah di tempat ni ya Allah. Ya Allah, kalau masuk neraka atas cepat masuk neraka. Semua dari neraka cepat-cepat. Dia tak tahu neraka lebih teruk lagi. Itu sana ni. Itu khizyul azim. Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun. Orang munafiqun ni, tak, sifat dia ni, dia berhati-hati bila acak ayat Quran turun dedah ke atas mereka tak. Mereka tak. Lepas tu Allah Taala gambarkan yahdharu. Orang munafiqun berhati-hati supaya tidak turun ke atas mereka satu surah yang mana menjelaskan apa yang ada dalam dada mereka. Yang ada dalam dada mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakanlah awak, buatlah nganying lagi. Allah Taala akan dedah belakang. Apa yang kamu takut tu Allah Taala akan dedah belakang. Dah. Ni akhir surah ni Allah Taala dedah belakang. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna. Bila kamu tanya mereka, dah apa maksud kecek lagu ni? Dah, bila dia bersenda ke kecek, dah semaya ke perintah Nabi ke apa kan dia bersenda kan. Bila tanya ke maksud kamu ke apa dia ni? Dia kata gora ya. Gora. Tu ni Allah Taala gambarkan. Ketika mana kita serius, dah pemimpin serius untuk buat gapo-gapo dah. Maka dia buat nganying. Bila tanya bau kecek lagu ni? Kata kawan gora ya. Ini munafik. Qul billahi wa ayati. Adakah dengan Allah dan ayat Allah dan Rasul ni kamu buat mempersendakan? Bahaya. La ta'tadiru. Jangan kamu minta maaf lagi. Qad kafartum. Kamu telah jadi kafir selepas beriman. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzibta. Kalau sebahagian kami maafkan, sebahagian kami azab. Bi annahum kanu, kerana mereka ni orang yang mujrim. Al-munafiqun, orang munafik laki dan orang munafik perempuan ni, mereka ni auliya ba'dhum auliya. Sama-sama mereka ni saling bantu membantu. Dia ada orang lagu tu. Dia ada kufur dia. Ya'muruna bil munkar, dia menyuruh perkara munkar, melarang daripada perkara ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, kalau perkara ma'ruf dia tahan dia. Nasallahu, mereka lupa tentang Allah, tentang perintah Allah. Lalu Allah telah buat mereka jadi lupa. Allah tak lupa pada mereka. Sesungguhnya orang munafik ni hum fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat. Allah telah janji pada orang munafikin, lelaki ataupun perempuan. Dia juga orang kafir, gapo dia neraka jahannam, api neraka jahannam kekal dalam itu selama-lamanya. Hiya hasbuhum. Cukuplah bagi mereka neraka jahannam. Dan la'na Allah bagi mereka azab muqim. Kalladzina min qablikum. Mereka ni seperti mana umat sebelum kamu. Allah bagi tahu. Yang mana umat sebelum kamu ni seperti mana kaum Samud, Allah lagi ashkanu ashadda minkum quwwah. Mereka lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, lebih banyak lagi harta, lebih banyak lagi anak pinak. Fastamta'u bi khalaqihim. Mereka telah menikmati bahagia yang Allah Taala bagi untuk mereka. Fastamta'tum bi khalaqihim. Sekarang ni kamu nikmatilah apa yang kamu dapat sekarang ni atas dunia ni. Dunia kamu rasa nak sangat. Enjoy lah, nak enjoy kan. Kama stamta'al ladina min, seperti mana umat dulu mereka menikmati apa yang akan bagi pada mereka sebelum ni. Min qablikum bi khalaqihim, bahagia mereka. Wa khuttum kalladzi qad, dan mereka telah buat seperti mana kamu buat sekarang ni. Ulaika habitat amalun fid dunya, itulah orang yang mana amalan mereka tu sia-sia belaka. Amalan kebaikan mereka lah gugur belaka. Apa yang mereka buat kebaikan mereka untuk di dunia mereka dan di akhirat. Ulaika humul khasirun, itulah orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qauman, bukankah telah sampai pada mereka berita orang sebelum mereka, iaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, wa ashabi Madian, dan umat Nabi Syuaib, wal mu'tafikat. Atatuhum rusulum, telah datang pada mereka rasul mereka dengan bawa bukti-bukti. Fama kana Allahu liyadhlimahum, dan lalu Allah takdir dia, Allah Taala telah azab mereka. Tak, Allah Taala tidak buat zalim pada mereka, tapi mereka sendiri yang buat zalim. Wal mu'minuna, adapun orang mukmin, Allah Taala bagi tahu orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan ni ba'dhum awliya ba'd, mereka saling bantu membantu. Tak, saling bantu-bantu jadi hamba Allah.
Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh perkara ma'ruf, mencegah perkara munkar, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, taat pada Allah dan Rasul. Itulah orang yang mana Allah Taala akan bagi rahmat. Dia Allah Maha Aziz, Maha Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia Allah janji pada orang mukmin, lelaki ataupun perempuan, gapo dia jannatin, syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya, wa masakin thayyibah, tempat tinggal yang terbaik dalam syurga adnin. Dia keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sekali. Itulah kejayaan yang besar. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar wal munafikin, berjihadlah lawan orang kafir dan lawan orang munafikin. Ya. Lawan orang kafir dakwah dengan dakwah, dan juga dengan sebab mereka akan pada dakwah orang munafikin dengan dakwah. Dengan dakwah dengan Quran. Wa ghlud alaihim, dan gunalah perkataan-perkataan yang kasar supaya mereka berhenti lawan Allah dan Rasul. Wa ma'wahum jahannam, dan kesudahan mereka kalau mereka tidak mahu beriman, neraka jahannam, wa bi'sal masir. Yahlifuna billah, tengok mereka bersumpah lagi dengan nama Allah. Ma qala, apa yang mereka kata tu, walaqad qalu kalimatal kufr, sesungguhnya mereka telah ucap kalimah kufur. Mereka kata tak ucap, saya tak ucap lagu ni, sedangkan mereka telah ucap kalimah kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kufur selepas mereka menyatakan keislaman. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka ingin dapat apa yang mereka tidak mampu dapat. Gapo dia kedudukan, kepimpinan. Ama naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluh, dan mereka ni Allah Taala bagi tahu tidak benci kepada orang Islam, kepada Nabi, kepada para sahabat, melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala telah bagi bantuan pada Allah, pada Rasulnya, daripada kurnia dia. Fa in yatubu yaku khairan lahum, sekiranya mereka bertaubat, sebenarnya molek untuk mereka. Wa yatawallau, sekiranya mereka berpaling, azab Allah SWT kepada mereka, azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka di atas muka bumi ini tidak ada sebarang pelindung dan sebarang penolong. Aminhum man ahadallah, ada di antara mereka berjanji dengan nama Allah. Riwayat pada Nabi, ra'in atana min fadlih, kalau Allah Taala bagi sekian pada kami, projek kami jadi gini, tanaman jadi dah, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, kami akan sedekah dan kami akan jadi orang soleh. Dia berjanji dengan Nabi. Syarat gapo dia? Kalau projek ni jadi dulu, kalau kami kaya, kalau tanaman kami jadi, kalau ternakan kami jadi ini. Falamma atahum min fadli, bila Allah Taala bagi pada mereka, bakhilu bi, tiba-tiba bakhil, tak sedih keluar zakat. Wa tawallaw hum muridun, berpaling dari keadaan mereka, tidak mahu ikut. Macam mana? Ni Allah Taala bagi. Ni ada orang lagu ni, belum jadi projek mari jumpa tak email dah. Mai ajak ke apa dah. Insya-Allah tak email masjid ni. Kita wui 20,000 kan insya-Allah. Nak gapo-gapo. Dia ada orang lagu ni. Pergi Mekah lagu ni jumpa orang pergi Mekah, minta doa. Doa dia semua nak projek belakang, nak dunia. Mana dia bagi tahu kalau dia dapat dunia dia kata dia buat syarat lagu tu. Ni bahaya. Ni nifak ni. Biasa orang lagu ni tak boleh mana talih ke apa? Dia tak boleh taat. Bila dapat kan dia tak boleh taat. Dia sakut situ. Dia sakut dengan dunia. Dia ingat kalau ada dunia baru dia taat. Ni orang terperangkap dengan lagu ni. Tak ada. Dia cerita ni kalau asbab nuzul kan dia hadis berkenaan dengan kepada Sa'labah ni. Dengar cerita kan Sa'labah. Sa'labah. Dia kepada Nabi SAW, doa lah bagi berkat daripada ternakan dia ni. Kalau berjaya ni dia akan tolong Islam ni. Tu cerita karut, tak ada kaitan. Cerita tak betul, tu jangan. Sa'labah ni siapa? Dia ahli badan. Ahli badan. Macam mana cerita tu boleh terlepas dah. Buat cerita tu sehingga Nabi tak terima daripada dia. Dan lepas tu Nabi wafat, Abu Bakar pun tak terima sedekah dia. Saya rumah tu cerita karut. Cerita karut. Tak ada. Sa'labah tu memang ahli badan. Ahli badan. Dia buat oleh orang yang mana benci pada sahabat. Dan orang Islam dia baca. Atas masjid dah ajar-ajar pula ustaz-ustaz. Pakai muat asal baca buku tafsir ke pakai wayak, dia tak tahu siapa dia. Dia dah tuduh sahabat dari rumah Allah pula. Ni ahli sahabat pula, bukan calon-calon ahli badan ni. Sa'labah ni ahli badan. Allah Taala ayat dah. Buatlah gapo-gapo belakang. Bukan lagu tu. Ini cerita ni tak tahu siapa dia. Munafik mana tahu? Munafik kita tak tahu siapa dia. Kalau tahunya Nabi dia Huzaifah ya. Tak ada sahabat tahu. Tiba-tiba kita siap bernama lagi dah. Tak nama ahli badar pula. Bukan. Ni Allah Taala bagi tahu ni ciri orang munafik. Tak kira siapa dia. Dia ada watak ni. Watak yang mana? Dia berjanji dengan nama Allah nak buat kebaikan dengan syarat dia jadi gini, dia boleh gani, boleh projek ni. Ni jangan. Kalau kita ada niat gitu dah, kita niat sudah lah. Doa pada Allah SWT, usaha. Usaha.
Dia kebaikan buat sekadar kita boleh buat. Tak. Ni kita letak syarat. Kalau jadi projek baru kita nak UI. Kalau tak jadi projek kita tak UI. Tak boleh. Biasanya kalau berlaku lagu tu kan jadi masalah. Tak masa tak projek 2 juta, bonus 20,000. Cika tak ada gap, mudah. Tak ada gap. Tapi tu kan boleh projek. Boleh projek kan dengan cara tak betul pula kan. Kena bayar kau dia tu, kena bayar kau dia ni kan. Mula 20,000 tak boleh nak bagi. Banyak pula so. Tak. Bagi masuk 200 kan. Tak niat pun. Tak. Dia jadi kedekut lalu. Allah Taala bagi tahu. Fa'aqabahum nifaqan fi. Lalu Allah Taala timpa ke nifak pada hati mereka. Siapa hari mana jumpa dengan Allah SWT, tu bahaya. Ini kanun Allah ni. Bima akhlafu Allah ma wa'adu. Kerana mereka telah mungkir janji dengan yang dia telah buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia telah dusta. Ini bahaya. Tak. Sebab tu kita jangan ikat dengan gapo-gapo. Nak buat. Tak boleh buat lagi, doa pada Allah bagi taufik. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum. Bukankah dia tahu bahawa Allah Taala tahu belaka apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka bisikkan. Allah Taala ni Maha mengetahui perkara gaib. Alladzina yalmizuna almuttawin. Ni pula ni tadi persendakan Nabi dah dapat bagi sedekah. Ni pula persendakan orang mukmin pula. Ni orang munafik. Itu orang yang mana mempersendakan. Orang yang suka rela di kalangan orang mukmin dalam sedekah. Wala yajiduna illa juhdahum fa yaskhurun. Dia tidak mampu nak bagi sedekah melainkan kadar kemampuan dia tak ui sikit. Oh, banyak tu nak ui sikit. Oh, ngan. Ni ciri munafik. Tak kena berlaku orang. Tak. Kita tengok. Fa yaskhuruna min, dia persendahkan. Sakhirallahu minhu. Allah Taala persendahkan mereka wa lahum adzabun alim. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, istaghfir lahum aw la tastaghfir. Kamu istighfar kepada mereka ni, pada munafik ni. Atau kamu tidak istighfar ke, kamu istighfar 70 kali ke, Allah Taala tidak akan ampun. Bila Allah Taala benci pada seseorang. Ayat ni kepada Abdullah bin Ubay lah. Abdullah bin Ubay. Ketua munafik. Dia main peranan. Nabi ikrar dah dia, Nabi telah mulia dah dia. Nabi tarik hati dah. Sampai ke mati Nabi ikrar dia. Dia duduk di masjid Nabi, dia ada mimbar dia. Dia boleh catch atas mimbar. Dia Abdullah bin Ubay. Nabi bagi ruang pada dia sebab nak menjaga maruah dia. Sebab dia sepatut bila Nabi hijrah dia patut jadi ketua Madinah ya. Tapi bila Nabi mari kan nak jatuh dia kan. Tu jadi masalah tu. Abdullah bin Ubay ni. Nabi bagi ruang dia. Tapi dia silap guna kan. Tak siap ambil iktibar. Lepas perang Uhud Nabi tak benar. Nabi tak benar. Perang Uhud. Allah ni lepas dia mati ni Allah bagi kita istighfar kan. Sebab tu kan bila Allah tak kenal kan tak. Sebab tu syafaat dia mana ada syafaat malu Allah kan. Nabi kenal, Nabi nak Allah tak kenal tak? Tengok ni dalil tak? Nabi nak supaya Allah selamat tak. Allah nak kata mu istighfar pada dia tak istighfar istighfar 70 kali Allah Taala tidak akan ampun. Dalika bi anna, dia berkata kerana mereka kufur dengan Allah dan Rasul. Allah. Dan Abdullah bin Ubay apa dia kufur dengan Allah dan Rasul? Apa dia tak sih? Sebab kerana dunia. Kan dia rapat dengan dengan Yahudi. Apa dia rapat dengan Yahudi? Dah projek dia semua dengan Yahudi. Dia tak boleh pisah dengan Yahudi. Pisah dengan Yahudi jatuh di sebelah dia. Itu keadaan dia tu. Masa dia nak mati kan. Nabi pergi ziarah dia kan. Masa dia nak mati dah. Nabi katakan mulai Nabi tegur dia. Bukankah kau kata tak sebaik dengan Yahudi kan? Abdullah bin Ubay kata masa dia nak mati tu. Dia katakan kepada Nabi kata, wahai Muhammad, apa berlaku pada dia tu? Mana sahabat-sahabat putus dengan Yahudi kan? Bergerak berlaku kan? Jadi isu kan? Dunia ni jadi isu. Bergerak berlaku. Mana putus dengan Yahudi kan? Bergerak berlaku. Tengok dia, masa dia nak mati pergi ziarah tu, Nabi jumpa dia, Nabi katakan, ala aku lak. Bukankah aku telah bagi tahu pada kamu supaya jauhkan diri daripada Yahudi? Dia kata, wahai Muhammad. Dia kata, tu putus dengan Yahudi tu jadi mana berlaku? Disebut seorang nama kan tak? Nama-nama tu kan bergerak berlaku. Mati dah keadaan miskin belakang. Mana dia dunia tu besar. Dah kita di sini kalau kita dengan nama kita lah ni, lebih kuat kat kita ni. Tak. Buat tak pisah tu. Dengan kedudukan dengan kabar-kabar tu. Dia pandai hina, dia buat dunia bagi dia bersadah. Dunia bersadah. Lepas tu dia tengok Nabi nak syari, dia kata usah kecek lah, aku nak mati dah ni. Tengok. Ya dah. Ini dia kata ni hadza laysal maqamul itab. Dia kata, wahai mak ni bukan makam nak ngepek dah ni, nak mati. Ya, dalam keadaan lagu tu dia boleh kecek lagu tu kan Nabi. Sebab tu Nabi tak ada ruang dah dia. Nak mati bagi sepatut kat dak wahai Muhammad doalah pada Allah, aku takut pada Allah. Tak apa tu.
Nabi ada tu. Nabi boleh doa tak? Tapi dia Nabi sama dia kecek tak sekecek, tak sengepek lah. Tak mati lalu dah. Bahaya. Wallahu la yahdil qauman. Allah Taala dedah kan bahawa dalam hati dia kufur dengan Allah sebenar. Kufur. Wallahu la yahdil qauman fasik. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang fasik. Farihal mukhallafun maqadihim. Tak, Allah Taala gambarkan ni perasaan jiwa orang munafik bila rombongan Nabi kira. Tak, Nabi pergi dengan para sahabat ke tak? Bila tahu pergi ke tak? Allah Taala farihal mukhallafun. Gembira orang yang tak pergi tu. Sebab terlepas dia mau tu pergi dah. Lega. Tak jumpa kedai kopi kecek dengan bapak dia. Lega. Pergi belakang dah bapak dia. Ini kecek lagu ni munafik belakang. Farihal mukhallafun maqadihim. Tak, orang yang tidak menyertai perang tu tak rasa gembira dengan ketidakpergian mereka tu, khilaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim. Mereka tak sih berjihad dengan harta mereka, dengan diri mereka di jalan Allah. Dan mereka nasihat, qalu la tanfiru. Sahabat-sahabat pergi kan, bapak dok pergi yang musim panas ke ni. La tanfiru, jangan jalan kan musim panas ni. Fil har. Tengok. Padahal suasana dia tu bahaya tak bahaya, rung nak serang kita. Bahaya, rung nak serang. Sepatutnya semua orang bertahan, semua orang sedih belakang. Tapi munafikin relax lah gitu. Tak. Sebab dia sedia dah, dia mari rung kat, ya kita jadi ikut rung. Dia sedia dah, dia cedera dah, dia tak ada pegangan dia dah. Orang lagu ni. Allah Taala kata, "Qul," katakan Muhammad, "Naru jahannam." Neraka jahanam lebih panas lagi. Naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam lebih panas lagi. Kalaulah mereka dapat memahami. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Allah Taala bagi tahu sekarang ni, dah orang lagu ni Allah Taala bagi tahu, dah bila masuk neraka kak, sedikit ketawa ada banyak menangis. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruj fa qul lan takhruju. Sekiranya dah Allah SWT kembalikan semula bila balik daripada perang nanti, bila satu golongan daripada mari jumpa kamu minta izin untuk nak pergi perang, lepas ni kita nak ikut lah. Kecek kita. Nabi ada balik. Nak bila siapa nak balik, dia mari royak pada wahai lepas ni kalau ada pula kan kita ikut lah. Yang munaf macam-macam Allah Taala dah belakang. Allah kata faqul, kata pada mereka lan takhruju ma'ya ba'da, bapak mu ikut aku bila walan tuqatilu ma'ya adwa. Dia kamu tidak layak untuk menyertai peperangan bersama dengan aku untuk lawan musuhku. Sebab apa? Innakum raditum bil qu'udi awwal marrah. Sebab kamu sudah puas hati dak untuk tidak menyertai perang pada kali pertama, maka duduklah kamu bersama orang ni. Tak dibenarkan lagi. Wala tusalli ala ahadin minhum. Kalau sama-sama di antara mereka mati, jangan lagi kamu sembahyang pada mereka. Wala takut, jangan kamu berdiri di atas kubur dia. Innahum kafaru billah. Sesungguhnya mereka telah kufur dengan Allah dan Rasul. Wa matu dia mati dalam keadaan fasik. Wala tu'jibka amwalum. Sekali lagi Allah Taala nasihat pada orang Islam ni, jangan berdaya dengan tengok apa dia kekayaan orang munafik ni. Harta mereka, anak pinak mereka. Sunnah, beza gitu. Boleh nampak tak kehidupan orang mukmin yang sebenar, kehidupan orang munafik. Sebab apa? Innama, sebenarnya Allah Taala nak azab mereka dengan harta mereka di dunia lagi. Tak biar pisah tu pergi gitu. Tak pisah dengan isteri dia, pisah dengan anak dia, pisah mati juga kan. Saja Allah Taala elak lagu tu. Mati dengan lagu tu. Wa tazhaqa anfusuhum, dan supaya mereka cabut nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Wa idza unzilat suratun, bila diturun dak surah apa surah perintah an aminu billahi wa jahidu ma rasul istazanaka alladhina ulul tawl min. Allah Taala bagi tahu bila turun saja surah supaya beriman kepada Allah, supaya berjihad bersama Rasulullah, maka Allah Taala bagi tahu golongan-golongan kaya ni, tengok ulul tawl pula, golongan-golongan kaya di kalangan mereka, di kalangan munafik ini minta izin. Zarna nakum ma'al qaidin, biarlah kami bersama dengan orang yang tak berjihad ni, minta izin. Bahaya ni, dunia ni bahaya. Radu bi an yakunu. Sebab tu kita kena tengok kita ni duduk mana kita ni. Tak. Bukan kita baca saja ni, kita kena selami hayati. Tak. Kalau kita hidup ni kita duduk mana? Lepas tu kita kira kita duduk sini ni ke mana keadaan kita. Kita kena buat gitu. Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Dan mereka puas hati bersama dengan orang yang tak pergi perang ni. Sebab apa? Wa tubi'ala qulubihim. Hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak dapat faham hakikat agama. Dia ingat agama ni pakai semaya, duduk pakai sebeh. Bahaya, kena tipu gitu. Dia ingat agama lagu tu. Betul kan? Saya tak hal orang daripada jihad kita pun dekat dah. Dia kata pada dah pada masjid kita pada jaga surga pada dah ni. Dia buat rasa cuba gitu. Dia ada kadar dia masing-masing. Tak. Mengikut keadaan lemahnya. Dia tak ada jiwa nak berjuang, nak baiki agama ni, tak ada. Dia sebenarnya sama dengan orang lain. Kita pergi di Euro tak? Tengok orang Islam sana dah. Minum agak. Tapi pakai sebeh. Selawat macam Allahumma salli. Tak. Dia sihat daripada sana selamat dah tu. Hak ni sebab sana tak boleh hak kan. Ni orang Islam sana. Orang Islam di
Kosovo, orang Islam ni beratlah kesal daripada tekanan daripada komunis, tekanan daripada Rusia sebelum ni kan dak berlaku tak si kena tekan paksa hidup macam kafir lama jadi gitu lah. Jadi gitu. Tapi dalam kecek dengan dia kan, kecek agak depan mata. Oh, dia kata dalam ni Islam penuh Islam dah ni. Dia sudah ada konsep dia gitu dah. Konsep dia hidup gitu. Dia ingat selamat kayak gitu. Dia ada pak dia lagu tu pak kita cara pak kita. Tapi hakikat sama ke apa? Tak si bangun. Tak si fikir lagu mana. Bila kita ajak dia kena bangun pujuk anak muda, nak bina hubungan dengan masjid kita, kumpul di masjid, mari masjid sini kita mula kan. Kita nak mula bila ada lagu ni. Kalau kamu duduk sini dah. Macam mana orang Islam nak bersatu? Dah kita pun nak wujud sana. Gapo? Tak kita belajar sama-sama cari guru. Dah, cari jalan. Bagaimana nak kuat orang Islam? Kita kena gitu. Kita kena jadi orang lagu tu. Tak, kalau kita duduk dia gini lama-lama kita mati. Surga kosong. Tak jadi, kita kena gerak. Ini orang munafik ni. Dia rasa puas hati dia tentu dah duduk dengan situ, duduk semaya, kita pakai jaga semaya duduk di sini. Padahal tutup dia tu berjihad dengan Nabi tu. Saya tengok dia bersungguh awak ni, buat tasbih nak lapik jiwa dia rasa supaya tidak bersalah. Orang munafik betul dia mari izin Nabi ni, bukan senang. Mari minta izin dengan Nabi ni juhud dah bagi dia. Tapi Allah Taala turun ayat bagi tahu kepada kita hakikat. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu. Tetapi Allah Taala bagi tahu rasul dan juga orang beriman ni tak puas hati dengan duduk gitu. Agama ni pakai jahadu bi amwalihim, berjual di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat, itulah orang yang mana orang terbaik dan itulah orang yang berjaya. Allah Taala tersediakan untuk mereka apa? Syurga mengalir di bawah sungai kekal selama-lamanya. Itulah kejayaan sebenar. Wa ja'al mu'adziruna min Arab. Ini pula bahagian munafikin, bahagian Arab Badui pula. Ya ada, huk bandar cara bandar, huk kampung cara kampung. Dak. Datang Allah tak bagi tahu bila Nabi balik daripada peperangan Tabuk ke dak. Huk bahagian Arab Badui pula ni. Datang mari jumpa, mari bagi tahu ke uzurnya. La yu'dzana lahum wa qa'ada alladhina kadzabullaha rasul. Supaya diberi izin kepada mereka ke uzurnya itu. Supaya dapat duduk dan mereka mendustai Allah dan Rasul. Alasan itu semua dusta belaka. Sayusibul ladzina kafaru minhum akan menimpa orang kafir di kalangan mereka itu azab yang pedih. Kecuali Allah Taala bagi tahu laisa 'alad du'afa, bukan kesalahan bagi orang yang mana benar-benar lemah kan. Begitu juga orang yang sakit, begitu juga orang yang mana tidak ada kemampuan dari sudut kewangan, tak nak beli senjata pun tak ada pitih. Tak nak beli kuda tak ada apa. Tak. Orang lagu ni Allah Taala kata laisa 'alad du'afa wa 'alal marda wa 'alal ladzina la yajiduna ma yakun haraj. Tidak menjadi kesalahan bagi orang yang lemah tak boleh. Tak nak jalan cacat ke apa ke. Tak. Orang lagu ni diberi kemaafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Sekiranya mereka nak benar-benar jujur dengan Allah dan Rasul. Tengok tu. Nasahu ni apa dia? Jujur dengan Allah dan Rasul. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada bagi orang yang jujur gini ruang untuk kita untuk dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Begitu juga tidak jadi kesalahan kepada orang yang mana mari jumpa Nabi. Tak sebab-sebab gagah ni, usia boleh perang ni. Pergi jumpa Nabi, tak minta gapo dia, minta kenderaan. Tak nak sertai sekali, minta alat senjata nak perang sekali. Maka Nabi kata pada dia, "Kul ta la ajidu ma ahminu." Aku tak ada kenderaan dah nak bawa kamu ni. Tak. Orang itu semua ada gila belaka. Nabi gila itu. Tak cukup kenderaan Nabi daripada sahabat ni. Tak. Pergi ke Tabuk, jalan kaki nak gila. Tak. Nabi dan Nabi umur berapa masa tu? Allahu Akbar. Nabi umur 92. 92 lagi pedai lagi. 92 kan. Musuh nak umat nak katak lagi. Tak. Tapi tak tinggal. Nabi kita sendiri. Sebab tak lewat alas ni Nabi syarat tu. Nabi sendiri. Tak bila mari jumpa sebagai sahabat ni, Allah Taala bagi ke uzur. Dia tak ada gabal kerana miskin dah. Tak. Lalu bila Nabi kata lagu tu dah tak ada benda nak bawa dia. Tak ada dah. Kenderaan semua ada orang belakang dah. Rekod tu pun gile 3 orang. Tak. Seorang naik, 2 orang jalan. Lepas tu seorang gile. Nak boleh ke siapa. Tawallau, berpaling dari keadaan air mata mereka bergenang. Kerana terlampau sedih, tak nak sertai Nabi. Kerana Allah yajidu ma yunfiq. Kerana tidak ada gapo mereka boleh infak. Tak nak beli. Tak ada belanja. Nak beli makan dia tak boleh. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Sebenarnya jalan kehancuran, jalan musibah ni hanya kepada orang yang mana minta izin dengan kamu sedangkan mereka kaya. Radu bi an yakunu ma'al Allah dah sebut sekali, ulang kali. Allah tak puas hati dengan orang ni. Tak, mereka puas hati dengan kehidupan dunia bersama dengan orang yang mana tak pergi perang tu. Allah Taala tutup mata hati mereka kaum yang mana tak reti. Ya tadiruna ilaikum idza raja'tum. Mereka akan minta
minta maaf dengan kamu bila kamu balik kepada mereka. Qul la ta'tadiru, katakanlah wahai Muhammad, tak usah minta izin lah. Lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah, kami tak percaya dengan alasan kamu tu. Allah Taala telah bagi tahu tentang berita-berita tentang kamu ni. Wa sayarallahu amalakum rasuluh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul akan lihat amalan kamu. Thumma turadduna, kemudian kamu akan disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara gaib, perkara nyata. Allah Taala akan beritahu berkenaan dengan apa yang telah kamu buat. Sahlifuna billahi lakum idza qalabtum, mereka akan datang kepada kamu bersumpah dengan nama Allah bila kamu balik nanti. Allah kata li tu'ridu anhum, tak secara pada mereka. Fa'ridu anhum, innahum rijsun, mereka itu qata. Allah bagi tahu. Wa ma'wahum jahannam, kesudahan mereka neraka jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan mereka jahannam dengan sebab apa yang mereka buat. Ini kemurkaan, kita boleh tengok kemurkaan Allah SWT. Gapo bapa Allah Taala murka pada munafik ni? Kerana langgar perintah Allah Taala, tak si jihad. Perintah dia tu besar. Perintah dia besar. Yahlifuna lakum litarda anhum, mereka bersumpah dengan kamu supaya kamu redha. Fa in tarda anhum, sekiranya kamu redha dengan mereka, Allah Taala tak redha dengan mereka kerana mereka kaum fasik. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa, orang Arab ulu ni mereka lebih kufur lagi, lebih nifak lagi, lebih tak faham lagi tentang hakikat agama ni. Wa ajdaru alla, dia mereka lah lebih utama tidak faham tentang hakikat agama Allah yang Allah Taala turun pada Rasul ni. Wallahu alimun hakim, Allah lebih tahu, lebih bijaksana. Tapi minal a'rab, wala bagaimanapun ada di kalangan Arab Badui ni, man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikum ad-dawair, Allah Taala begitu. Ada di antara mereka ni, mereka jadikan bila kamu minta infak kan, mereka rasa semua ni denda. Minta bola mereka anggap lagu tu. Bila Nabi suruh jihad, bila ada jihad ada infak, bila suruh infak ni mereka anggap ini satu denda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu. Dan mereka wa yatarabbas, mereka tunggu supaya kena musibah pada kamu. Suka mereka. Alaihim dairatus sau, Allah bagi tahu sebab kepada mereka lah Allah Taala turunkan musibah. Allah wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar. Walau bagaimanapun ada di kalangan orang Arab man yu'minu billah, yang benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat, dan mereka jadikan apa yang Allah Taala suruh infak tu satu takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai untuk dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya infak mereka itu benar merapatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala akan masukkan mereka dalam rahmat dia. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kemudian Allah Taala bagi tahu wasabiqunal awwalu minal muhajirin, itulah orang yang dulu-dulu, yang mula-mula sekali di kalangan muhajir dan ansar, dan juga orang yang mana ikut mereka dengan terbaik. Ni kita ni walladzina tabau, dia orang yang mana ikut mereka. Ikut siapa dah? Ikut muhajirin dan ansar. Kemudian Allah kata bi'as radhiyallahu anhu, redha Allah pada mereka dan mereka pun redha pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikut kita. Sebab tu kita duk ulang semua. Kejayaan kita dalam kita taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi, dalam manhaj cara para sahabat as-sabiqin al-awwalin. Ni jalan dia. Dan Imam Mahdi pun mari daripada ni juga. Imam Mahdi ni jalan dia jalan apa? Jalan Abu Bakar, jalan Umar, jalan Osman, jalan Ali, jalan Khulafa' ar-Rasyidin al-Mahdiyin. Dan sebagaimana dia Nabi gelar Mahdi kan, Nabi gelar juga khulafa' dia al-Mahdiyin. Maka jalan sama. Jalan sama. Jalan Mahdi ni jalan Abu Bakar, jalan Umar, jalan Osman. Sebab tu kita kena jelas jalan para sahabat. Ni jalan selamat. Kalau kita ikut jalan lain, bukan jalan Abu Bakar, mari Imam Mahdi, tok guru kita bukan jalan ni, bahaya kita. Bahaya kita. Ni jalan selamat. Ni Allah dah bagi. Ni dalil daripada Quran. Ni dalil daripada Quran. Jangan buat guru lain. Tidak bahaya. Tidak bahaya. Lahum, Allah dah bagi tahu, Allah telah sediakan orang yang ikut mereka ni, dan para sahabat ni jannatin, syurga-syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dia itu selama-lamanya. Itulah kejayaan sebenar. Wa mimman haulakum minal a'rab bimunafiqun, dan di sekitar kamu ni, di sekitar Madinah ni, di kalangan Arab Badui ni munafik, ada munafikun. Begitu di kalangan ahli Madinah pun ada munafikun. Maradu 'alan nifaq, melampau dalam nifak dia. Kamu tak kenal, nahnu na'am, kami tahu. Allah bagi tahu. Dan ni Allah Taala mula bagi tahu kepada Nabi. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, dan Nabi bagi tahu kepada Huzaifah bila Nabi nak wafat. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuraddu, kami akan azab mereka dua kali, dunia dan akhirat. Thumma yuradduna ila adzab, kemudian mereka akan dikembali kepada azab yang lebih besar lagi. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim, ini kita ni biasa ni sifat kita. Dan wa akharu, ada satu golongan lagi, i'tarafu bi dzunubihim, mengaku kesilapan mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, bercampur amalan soleh dengan amalan tak soleh. Asallahu an yatuban, mudah-mudahan Allah SWT terima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Orang lagu ni, khudh min amwalihim sadaqatan, ambil daripada mereka sedekah mereka ni dengan maksud apa dia? Tutahhiruhum, dengan untuk membersihkan mereka, mensucikan jiwa mereka dengan sedekah ni.
Kemudian wasalli alaihim, selawatlah ke atas mereka. Sesungguhnya selawat kamu ke atas mereka dan menenangkan mereka. Wallahu samiun alim. Selawat ni apa? Doa untuk mereka. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubat. Ketahuilah, tidakkah mereka tahu bahawa Allah Taala ni Maha penerima taubat daripada hamba-Nya. Dan Allah Taala terima sedekah. Wa anna Allah tawwabur rahim. Allah Taala Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Buatlah amal. Allah Taala akan lihat amalan kamu. Dan Rasul pun akan lihat, orang mukmin pun akan lihat. Wa saturadduna ila, kamu akan balik. Ini kepada orang munafik. Kamu akan dikembali pada alimul ghaib wasyahadah, yang Maha mengetahui perkara ghaib pada syahadah. Tak boleh nak sembunyi dah. Dia akan bagi tahu. Allah Taala akan bagi tahu apa yang kamu buat. Wa akharun, dan satu golongan lagi, murjauna li amrillah. Mereka mengharapkan urusan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Allah Taala nak azab mereka atau Allah Taala terima mereka. Allah Taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Lagu mana nak waktu Ustaz. Dan walladzina takhudhu masjidan, ini pula berkenaan dengan sebahagian munafikin ni, minta dengan Nabi supaya pergi sembahyang ajak di masjid dia, rasmi masjid. Munafikin senyap-senyap buat masjid. Dan tak tahu duduk dengan Nabi ni kena macam dia buat markah dia sendiri, buat masjid, dan supaya Nabi pergi rasmi. Dan Allah Taala tu ayat supaya pergi pura-pura. Allah kata walladzina takhudhu masjidan, mereka-mereka yang mana bina masjid. Sebab tu ni jangan terpedaya. Maknanya ni kalau pemerintah Islam kemah lah, orang Islam pemerintah kan tak, dia boleh pura-pura kan, hatta masjid boleh pura-pura. Jangan sangka apa. Kalau benda tu dibina kan untuk apa dia? Merosakkan agama Islam. Dia jangan terkesan. Masjid saya tengok masjid. Tak. Kita kemah. Tu kalau pemerintah ada, kalau pemerintah tak ada, kita jangan terpedaya pula. Mentang-mentang masjid kan boleh pergi belakang pergi. Kita pula kita perangkat pula masjid benar tu. Masjid mulia baca hadis-hadis. Ni masjid dirar. Masjid yang mana? Yang dalam itu kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harab Allah. Masjid yang dibina untuk pecah belah di kalangan orang mukmin dan untuk mengganggu orang yang mana, dan juga untuk menghalau orang daripada jalan Allah. Untuk memerangi Allah dan Rasul. Masjid lagu ni dibina untuk tidak taat pada Allah Subhanahu taala. Sebab tu kita bukan mengenai masjid itu. Masjid sebenarnya amalan masjid tu kena menepati Allah. Kalau masjid tu tidak dibina atas dasar takwa, masjid amalan itu takut pada selain daripada Allah SWT. Kita perlu cari tempat lain. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa isadan liman harum wa la yahlifunna in aradna. Ni syiar orang munafik ni. Mereka bersumpah dengan nama Allah kau in aradna illa al-husna. Kami buat ni tak ada maksud lain untuk kebaikan belaka. Itu kan ni. Allah Taala ajar pada kita orang mukmin. Ni syiar orang munafik ni ke apa? In aradna illa al-husna. Kami tidak ada maksud lain ni buat ni perkara ni melainkan untuk kebaikan belaka tuan. Untuk kebaikan belaka. Ini syiar orang munafik dah. Tak seperti mana awal surah Baqarah ke tak? Kami ni muslihun, nak baiki keadaan, nak baiki. Tapi ni tapi sebab tu tengok amalan dia tu menghampir kepada kita Allah, sunnah Nabi atau tidak tu ya? Tak. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Taala bersaksi bahawa mereka ni pelawak. La takum fihi abada. Allah kata, jangan kamu berdiri dalam masjid itu sampai bila-bila. Pura-pura. Nabi pura-pura kan? Nabi hantar orang pura-pura. Sebenarnya masjid ni Allah kata sesungguhnya masjid yang sebenar-benarnya usisa ala taqwa, yang dibina atas rasa takwa. Min awal yaumin ahaqu an taquma fi. Daripada permulaan nak bina lagi dibina atas rasa takwa. Takwa ni kerana Allah SWT, untuk tegakkan perintah Allah, untuk meninggikan kalimah Allah SWT. Itu masjid. Dan masjid usisa ala taqwa ni masjid mana ni? Ni masjid Nabi. Tak, masjid Nabi. Masjid Madinah. Sahabat daripada hadis, sahabat tanya Rasulullah, masjid usisa ala taqwa macam mana? Masjid kamu, masjid Nabi kamu, masjid Madinah. Cuma lepas tu sahabat lain bagi tahu semua masjid di Madinah dibina atas takwa, ada semua masuk masjid Quba ke apa, masuk belakang. Fihi rijalun yuhibbu. Tapi hari ni ayat ni puji masjid Quba ni. Dalam tu ada rijalun yuhibbu an yatahharun, ada rijal, ada laki-laki dak yuhibbu. Kasih pada kebersihan. Dan Allah Taala suka pada orang yang bersih. Afaman usisa bunyanu ala taqwa min Allah khairun amman asbunyanu ala syabab. Adakah sama? Tak. Mana lebih baik? Tak. Orang yang mana bina bangunan di atas dasar takwa kerana Allah dan untuk cari redha Allah lebih baik, ataupun orang yang mana bina di atas jurang-jurang api neraka kerana untuk pecah belah umat ni. Fanhara bihi fina. Lalu oleh kerana binaan dia tu di jurang neraka, maka lalu jatuh dari api neraka. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan yang Allah Taala buat, Allah tidak akan bagi daya pada orang zalim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Terus menerus Allah Taala bagi tahu bangunan yang mereka bina itu menyebabkan keraguan, sebab mereka tahu mereka buat itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masjid lagu tu perlu dirobohkan. Illa an taqatta'a qulubuhum, melainkan
Binaan masjid lagu tu menyebabkan hati mereka jadi pecah. Wallahu alim. Allah Taala tahu, Allah Taala Maha bijaksana. Kemudian Allah Taala bagi tahu pada kita ni, bapa kita kena jihadnya, bapa kita kena taat pada Allahnya tu kan. Ni Allah Taala bagi tahu. Bapa innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah Taala telah beli daripada orang mukmin. Allah Taala beli apa? Diri dia, harta dia untuk balas syurga. Allah. Ni Abu Bakar adalah ketua jemaah dia kan nak bagi tahu. Ya wahai ya ma'syar mukminin wahai orang beriman. Sesungguhnya Allah Taala telah beli daripada kamu al-fanil qalil, benda yang fana yang sedikit dengan balas benda yang mana al-baqil kathir, benda yang kekal yang banyak. Ni tengok. Allah Taala beli pula dia. Tengok. Dia beli pula kita umur lagu mana kan berapa tahun sangat. Untuk balas ke apa dia? Dengan syurga kekal selamanya, mudah selama-lamanya. Ni kehidupan sebenar. Kehidupan sebenar. Allah Taala begitu. Yuqatiluna fi, tapi dengan syarat apa? Tak diri kita, harta kita ni yuqatiluna fi sabilillah. Tak kena berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga fayaqtuluna wa yaqtalun. Kamu dapat membunuh dia, kamu dibunuh. Sedia sampai tahap tu. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurah. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala, janji yang benar dari Taurat, dari Injil, dari Quran. Wa man awfa bi ahdi min Allah. Siapa dia menyempurnakan janji dia dengan Allah, fastabshiru. Maka bagi berita gembira berkenaan jualan kamu tu, apa yang kamu telah jual tu, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Sebab tu kita kata alhamdulillah, maksudnya kawan, diri kita ni kita bersaksi bahawa milik Allah. Nak tanya, nak faham ni bahawa bila kita tahu bahawa kita ni milik Allah, tak masa kita milik Allah, isteri kita milik Allah, anak kita milik Allah, dia berfaham suami dia milik Allah, anak dia milik Allah, kan? Jadi akhir guna untuk Allah. Untuk Allah. Kalau dia jadi sumak kita fikir untuk kita, itu jadi sumak, jadi tekan. At-taibun al-abidun, ni Allah Taala bagi tahu orang yang telah jual diri dia ni sebab dia at-taib, sentiasa bertaubat, sentiasa beribadat, sentiasa memuji Allah, sentiasa as-saihun ni berjual di jalan Allah, tak saihun macam, tak keluar macam ar-raki'un, sentiasa sembahyang, sentiasa sujud, sentiasa buat tegakkan amal ma'ruf nahi munkar, wal hafizun, dia orang yang jaga hudud-hudud Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabashshiril mu'minin, Allah bersusah. Maka nabi wal ladzina amanu yastaghfiru. Tidak patut bagi nabi dan orang beriman istighfar untuk syirik, tak boleh. Walaupun kaum kerabat sendiri. Selepas kita jelas bahawa mereka tu ashabul jahim. Dakwah dia tak apa, tapi bila dia mati dalam keadaan kufur tak boleh dah. Tak boleh. Tak. Tapi tengok kadang bila kita lemah dah. Tengok di Thailand dah, ulama-ulama kita sana tu. Orang aja Thailand mati, doa gitu. Sebut nama Allah, Allahumma fir lahu warhamhu. Dia baca doa dalam semaya tu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Karena takut pada orang. Karena takut. Patut kalau setiap pedahar aja, bukan jahat sangat pedahar kali-kali ikut. Dia faham. Aja dia bukan tak faham. Tapi tengok malu Allah dengan kerana kedudukan, kerana saya tak asu, tak menggurih langsung kan dak. Menjual agama gitu kan. Langgar perintah Allah SWT, bahaya. Tak ada rasa besar, dia rasa sultan tu besar lagi. Patut dia tenang, kita tak boleh. Raja maya depan orang tak boleh. Sedadu lagi mana tak boleh. Ya, bukan tempat ujian. Kalau tak tahu situ juga, bumi Allah ni luas, mari dia naik. Tak, kita nak. Tak boleh buatlah, saya Allah jawab atas saya. Tak ada nilai belakang. Maka tidak patut bagi orang nak bagi Nabi dan ikut bagi orang mukmin. Tak, istighfar untuk orang musyrik. Bila satu orang itu mati dalam keadaan kufur, tak boleh dah. Tak. Maka adapun istighfar Nabi Ibrahim untuk ayah dia itu illa am mau'idatin wa adaha iya. Tak, yang dia sudah berjanji dah dalam surah kepada surah Syuara. Dan Nabi Ibrahim doa pada ayah dia, waghfir li abi innahu ka, ya Allah ampunlah dosa ayah li abi. Kita bagi tahu bahawa semua li abi belakang sini li abi juga. Tak, Nabi Ibrahim li abi. Abi ni dia tak semestinya ayah kita ni. Allah kata ittabi millata abikum Ibrahim. Allah kata pada kita, ikutlah ayah kamu Ibrahim. Abi ke ayah kita? Dalam bahasa Arab abi ni tak semestinya ayah dia. Tapi kalau walid, tak, memang ayah kita. Dan Nabi Ibrahim dari surah Ibrahim, lepas ni kita jumpa Nabi Ibrahim doa pada ayah dia. Betul kita kata Nabi ayah dia, ayah yang melahirkan dia, asbab lahir dia ni, ayah Nabi Ibrahim ni Islam. Sebab dia doa pada ayah dia. Peringkat akhir dia. Sini maknanya Nabi Ibrahim dibesarkan oleh Azara ni, maknanya ayah dia mati awal. Ayah dia mati awal. Tak, dibesarkan oleh Azara. Tidaklah istighfar Nabi Ibrahim kepada ayah dia Azara tu. Tak. Kerana janjinya dia telah buat janji. Falamma tabayyana lahu annahu adu, bila jelas pada dia bahawa ayah dia ni musuh Allah, maka dia berlepas diri. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ni sifat dia awah, orang yang sangat sensitif. Hati dia sangat sensitif, sangat lembut hati Nabi Ibrahim.
Tak ada cerita pada kita. Orang hati sangat lembut gini dah Allah Taala kata tinggal isteri dengan anak tinggal. Allah Taala kata sembelih anak sembelih ni. Tengok ni Nabi Ibrahim. Sebab tu kemuncak belakang. Hati dia sangat lembut, sangat sensitif. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Tidak Allah SWT tidak akan sesatkan mana-mana kaum ba'da idh hadahum hatta yubayyin. Allah Taala bagi tahu Allah Taala tidak akan sesatkan mana-mana kaum selepas datang pada mereka huda, sehinggalah hatta yubayyin lahum ayat, sehingga dijelas kepada mereka lagu mana nak jadi hamba Allah. Sebelum datang panduan daripada Rasul, daripada pemberi peringatan, Allah SWT tidak bagi peluang lagi. Sebab tu mana-mana tak sampai risalah ada peluang lagi dia nak selamat. Cuma kita kena gerak pergi pujuk dia. Hatta orang Islam kita sendiri, ramai mana anak muda kita ni tak tahu. Siapa kemudian anak muda kita jumpa tanya, ustaz, orang macam saya boleh sembahyang ke? Tengok ni anak muda kita, rambut oranye, rambut pacak dah. Bila kita jumpa catch dengan dia boleh tanya ke masalah, ustaz, orang seperti saya boleh sembahyang ke? Kata boleh apa ayo? Berubah muka dia. Dia faham respon dia ni, asal tak pandai dah orang gini-gini dah. Sebab kita tak pergi jumpa dia. Dia punya ditipu oleh setan sangka buruk responmu ni dah. Sebab tu kita ni orang ramai lagi orang nak jadi baik. Orang nak jadi baik, kita tak pergi jumpa. Kita ingat ke dia ni, tu. Kita ramai orang berubah. Bila kita pergi jumpa dia, Ni janji daripada Allah Taala bagi Allah Taala tidak akan sesatkan satu kaum ni sehingga Allah Taala masukkan dia neraka, sehingga Allah Taala datangkan petunjuk. Benda tu dijelaskan dulu pada mereka. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Ni qanun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tentu dah bukan datang Rasul tak mari dah, kita lah kena pergi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Taala tentang segala sesuatu Maha mengetahui. Innallaha lahu mulkus samawat. Kenapa kita kena taat pada Allah? Mari semula ayat lagu ni. Dah akhir dah kena. Bapa kena taat pada Allah, kena jihad ni. Innallaha lahu mulkus sama. Sesungguhnya milik Allah belaka apa yang ada langit dan bumi. Dah jihad ni bukan sebab kamu jadi mati. Yuhyi wa yumiit ni Allah. Wa ma lakum min dunihi min wali. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Laqad taballahu an-nabi, laqad taballahu 'ala an-nabi. Sesungguhnya Allah Taala terima taubat Nabi dan juga al-muhajirin dan ansar walladzina tabauhu, dan juga orang yang mana yang ikut mereka tu fi sa'atil ketika dalam peperangan ni apa? Peperangan Tabuk ni. Min ba'di ma kada yaziqu, hampir-hampir kerana hati mereka dicondong. Terkesan dengan suasana panah, dolor, kawah macam-macam dalam perang nak pergi tu. Allah Taala gambar keadaan tu. Bila yang sedikit musim panah, bila kepada keuangan yang sedikit nak lawan musuh 200,000 Rom. Perjalanan tu berat dah. Jalan tahu nak pergi tak berlaku. Allah Taala Maha mengetahui. Allah Taala Maha mengetahui. Tapi Allah Taala nak suruh gerak. Allah Taala perintah pada Nabi. Hak tu sebenar. Sebab tu sebenarnya perintah Allah Taala sebenarnya bukan masalah pergi apa. Sebenarnya nak tengok kita ni setara mana dengan perintah Allah Subhanahu Taala. Nabi tengok Nabi sendiri pun berat. Tengok Allah Taala cerita. Gambar keadaan kita. Gambar Nabi duk tarik para sahabat pergi gerak. Sebab ni payah nak gerakkan umat ni. Perang. Semua ada cerita Nabi bertaubat, muhajirin ansar taubat, munafikin suruh taubat, kafir suruh taubat semua. Sebab tu dinamakan surah taubat ni. Allah Taala nak kita lakukan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa taba innahu bihim raufur rahim. Wa ala salasati alladhina khulifu. Begitu juga Allah Taala telah terima tiga orang yang mana tak pergi, tiga orang mukmin yang benar-benar mukmin ni. Dia ada juga orang lagu ni. Mukmin tak pergi perang, wajib perang tak pergi. Tak pergi perang ni. Tapi mukmin bukan munafik. Ni ahli Badar ni. Siapa dia ni? Ka'ab bin Malik. Satu Ka'ab, satu Hilal bin Umayyah, seorang lagi Murarah bin Rabi'. Tiga orang ni semua ahli Badar belaka ni. Ka'ab, kalau kita kata Ka'ab ni makna ya. Dia bagi tahu, dia tak ada alasan bila nak berbalik, tak ada alasan. Dia kata dia ni masa perang Tabuk ni lah dia paling sedia sekali perang. Dia ada kuda, dia ada makanan, dia ada belanja belaka, dia cukup sempurna. Rumah pun ada belanja ke apa, siap belaka dah. Tapi sebab duk ralik dengan keluarga, duk ralik dengan isteri, duk ralik selesa dengan rumah, duk ralik dalam kebun dia dah. Musim panas kan. Sedap duduk gitu, duduk saja ni. Musim panas ni, duduk dalam kebun ni. Dengan sumber air ada. Kak bagi tahu. Dia tak ada alasan ke apa. Dia gitu pada Nabi. Dia rasa saya tak ada alasan. Benarnya
tak seperti mana pergi pada. Belum ni ada juga tak cukup belanja. Tak. Tapi pergi juga hak ni tak boleh waras, saya tak tahu. Jadi dah duduk galik-galik dia kata nak bila tengok Nabi pergi dah. Oh dia kata tak apa kuda dia laju. Dah lagi. Kereta laju ke tak? Kereta Mercedes dah. Tak. Bila dia mau pergi dulu, lepas duduk galik. Kabar-kabar 2-3 hari lepas tu terlepas dah. Terlepas. Lepas tu galik pula Nabi balik dah. Bahaya ni galik-galik. Dia panggil makna kali kita dah. Ni kak Hilal bin Umayyah, Hilal pula nak pergi. Tapi hari nak pergi tu dah apa siapa nak pergi tu dah. Keluarga mari. Keluarga jauh-jauh mari. Musim panas mari duduk. Ke masa tu buah dah tengah nak kutip buah ke tak. Masa tu duduk cukup asing. Jadi keluarga semua berkumpul ke tak. Galik dengan keluarga. Hilal pun gitu juga. Keadaan suasana lebih kurang belakang. Tak kerana duduk sibuk dengan keluarga gini. Jadi menyebabkan mereka ni terlepas pandai. Jadi dia mau tu gigi. Dia kata, sebelum ni duk perih macam dah Nabi tak jadi enggak. Kali ni tak apa, kali rehat kali ni. Betul. Hilal ni umur berapa? Hilal ni tua dah. Tak patut dia tu tak masuk. Tak pergi perih tak apa. Tapi tak boleh. Pak Nabi umur 22. Dia tua. Kerana tak pergi ni Allah Ta'ala buat lagu mana? Tak, Nabi tak kecek dengan dia 40 hari. Betul, Nabi ajar pada kita orang Islam sama Islam tak boleh kecek lebih daripada 3 hari ya. Tapi Nabi haraikan semua orang Islam tak boleh kecek. Boykot 3 orang ni selama 40 hari. 40 hari tak kecek. Lepas 40 hari mari berita. Sampai pada dia kenapa dia pula 40 hari? Tak. Pisahkan di antara suami isteri. Tak, kau tanya lalu. Nabi suruh cerah nak cerah lalu. Tengok apa tak. Suruh cerah. Nabi kata tidak, asing saja. Cuma Hilal ke murah Hilal dan isteri dia mari jumpa Nabi. Tengok isteri dia mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, Hilal ni tua dah. Dah kalau duduk sekali pun tak sentuh. Dah tak tidur sekali dah. Dah. Kalau duduk asing kat siapa dia nak cara makan minum dia tu susah dia. Dah. Jadi Nabi bagi duduk sekali. Kerana terlampau tua. Banyak kan orang tua gini bukan marah juga kan. Orang tua gini bukan marah juga. Tak ada keuzuran. Dia tengok kemuliaan Allah SWT. Padahal pergi tak jadi. Allah Taala mengetahui nak kisah ni kita ambil ibrah biar kita faham apa dia. Tak. Tabuk ni tak jadi perang lawan tu. Tapi perintah supaya pergi perang. 3 orang sahabat ni ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah Taala. Walaupun bukan munafik, tapi menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Dan Allah Taala murka 40 hari tak ada benarkan kecek dengan mereka. Lepas tu bukan 40 hari, 50 hari. 10 hari terakhir tu kena pisahkan dengan isteri. Gapo dia kesilap dia buat? Menyebabkan gapo dia? Sebab kerana ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Perintah Allah sah. Ni selepas 50 hari ni Allah Taala turun ayat kan wa 'alas salatil ladzina khulifu, dan kepada 3 orang tu yang mana tidak menyertai peperangan itu, sehingga dia boikot sehingga dhaqat alaihimul ardu ma rahabat, sehingga bumi ni jadi sempit. Wa dhaqat alaihi, jiwa pun jadi sempit. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi. Tengok ni, dan mereka yakin bahawa tidak ada tempat selamat daripada Allah melainkan kepada Allah. Kemudian mereka taubat menangis kepada Allah SWT sehingga Allah Taala terima taubat mereka. Innallaha wat-tawwabur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha penerima taubat, Maha pengasih. Ni 3 orang sahabat. Salah ke apa? Sebab tu kita kena tengok perintah Allah Taala secara mana. Sebab tu bahaya satu orang buat fatwa, mufti-mufti, ulama-ulama. Fatwa kita tu menyebabkan ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah. Kerana kedudukan kita, kerana apa kita buat alasan, kita tahu hakikat dia sebenar. Kita telah mendedahkan diri kita dalam bahaya. Dia nak tahu betul tak betul fatwa ni. Fatwa dia buat kerana nak menyempurnakan perintah Allah ataupun tidak menyempurnakan perintah Allah. Usul dia, dari sudut niat dia. Dia kena tengok. Tak, alasan dia boleh betul, akhirat depan Allah ni Allah Taala tanya. Dan ni tengok contoh 3 orang. 3 orang. Siap gapo? Kalau kita tak ada gapo ni, kalau kita ikut pada kita ni tak ada gapo ni. Tapi ni menyebabkan kemurkaan Allah. Sebab tu kita kata agama jangan buat kepahaman kita sendiri. Bila kita ukur demo ni barulah kita tahu bahawa bukan lagu tu sebenarnya. Tutup agama. Sebab tu Quran ni sebagai ekstri kita. Tak betul kita. Kita kena betul dengan Quran di kita ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa beriman, bertakwalah kamu kepada Allah wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu beserta sadiqin. Ini pun 3 orang ni kerana jujur dengan Allah. Sadiqin. Allah Taala buka jalan. Allah Taala terima. Allah Taala nak orang lagu ni. Sadiqin. Benar-benar jujur dengan Allah SWT. Benar-benar jujur. Ka'ab ni lah, Ka'ab kan dia anak muda, dia paling muda sekali. Bila berlaku lagu tu Allahu Akbar. Paling sedih sekali dia cerita apa dia? Surat daripada Rum Sabah lalu. Tengok, spy. Mana jadi Madinah ni ada spy. Rum ada, orang Rum ada.
Bila di boikot selama 50 hari ke tak? Tengah-tengah tu mari surat daripada Rom. Tak kepada dia. Rom tahu agama dia. Kalau kamu rasa speak di Madinah, mari pak kami. Tawar jawatan ni. Ni tawar jawatan. Sebab apa? Rom tahu ni. Orang lagu ni orang berkualiti ni. Tak, tapi tak boleh. Iman ada. Tak boleh nak beli, tak boleh nak jual ni. Tak boleh nak jual. Ni kita nak bina orang lagu ni. Ni baru umat ni boleh bangkit. Kalau upah kita sekarang ni tak boleh. Tak boleh ada ayat boikot Amerika. Dan Amerika tawar gaji 10,000 US. Di sila tu kena ada syarat kita cukup tak? Tak lemah gitu. Tak boleh. Ni Rom, surat daripada kerajaan Rom, mana gaji tak tahu berapa tu. Dah berapa puluh ribu tak tahu. Dia buat kan? Dia tengok surat, dia kata ni musibah paling besar lagi. Dia ambil surat bakal lalu. Surat tawaran itu bakal lalu. Kita dapat surat embassy Amerika ni. Gaji 25,000 US dollar sebulan kan. Tak ada apa-apa. Tengok iman. Ni iman yang boleh buat lagu ni. Maka li ahli al-Madinah man hawla bil a'rab an yatakhallaf. Tidak patut mana-mana penduduk Madinah dan orang sekitar tu bila diperintahkan supaya jihad secara umum ni takhallafu an yatakhallafu. Tidak menyertai bersama Rasulullah, wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Tidak ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak selamatkan diri mereka daripada diri Nabi. Tidak sepatutnya. Dalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasrun wala mahmasatun. Demikian itu kerana mereka sebenarnya taksir dalam jihad ni, apa dia? Taksir rasa dahaga, taksir rasa penat, taksir rasa susah dari jalan Allah. Dan wala yata'una mautan yaghidul kuffar wala yanaluna min adwina illa kutiba lahum. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu dah apa saja. Demikian itu Allah Taala bagi tahu bila mereka pergi berjihad tu tidak menimpa mereka dahaga ke, penat ke, susah ke di jalan Allah. Mereka tidak hentak kaki mereka di mana-mana yang mereka hentak tu menyebabkan ketakutan atau kemarahan orang kafir. Semua tu Allah kata wala yanaluna min adwina, dan mereka tidak apa saja yang mereka dapat untuk menyebabkan kerugian pada musuh tu, semua tu kutiba lahum bi amal. Ditulis bagi mereka ni amal soleh belaka. Amal soleh belaka. Hatta dalam hadis ke tak? Tai-tai unta, tai-tai kenderaan dia pun jadi pahala belaka. Semua jadi hasanah belaka. Makanan-makanan yang dia bagi pada unta pun jadi hasanah. Semua yang berkait dengan jihad ni, semua jadi kebaikan belaka. Itu tarikh Nabi pada para sahabat. Innallaha la yudhi'u ajran. Allah Taala tidak sia-siakan balasan orang muhsinin. Wala yunfiquna nafaqatan wala saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wa illa qatun. Apa saja mereka infakkan, kecil kau besar kau sikit kau banyak kau, dan mereka berjalan tidak mereka lalu mana-mana lembah, melainkan ditulis bagi mereka tu semua tu balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka buat. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu Allah kata wa maka tidak patut bagi orang mukmin dah semua sekali kena ada juga nafaran, beberapa orang kumpulan daripada firqah ni untuk belajar agama, untuk bagi tumpuan pada agama supaya bila mujahidin balik ni dia dapat ajar, dia dapat bagi peringatan tentang agama bila mereka balik. Dan Allahum yahdarun, mudah-mudahan mereka dapat beringat, berhati-hati dalam beragama. Kita sambung pipi lagi esok. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billah rabban bil Islam bi Muhammad nabiyyi wa rasulullah.